Isu etika hedonisme dalam pembelian atas talian semakin menjadi satu norma dalam kehidupan masyarakat pada masa kini. Perniagaan, ekonomi dan teknologi yang semakin berkembang seiring dengan peredaran masa telah mewujudkan perniagaan atas talian yang memudahkan pengguna untuk melakukan pembelian secara atas talian seperti di Lazada, Shopee, Amazon dan tidak lupa juga perniagaan yang dijalankan menggunakan medium seperti Facebook, Instagram, Twitter dan juga laman web rasmi. Menurut e-commerce insider, peratus transaksi yang dilakukan mengikut jenis peranti menunjukkan 68% menggunakan komputer, 31% menggunakan telefon pintar dan 1% menggunakan tablet, manakala peratus jantina yang melakukan pembelian atas talian lebih cenderung kepada kaum wanita dengan 58% berbanding kaum lelaki hanya 42%, di mana peratus umur yang banyak melakukan pembelian atas talian adalah antara umur 25 hingga 34 tahun iaitu sebanyak 51%. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan manusia. Etika dapat membantu seseorang untuk membuat perbezaan keputusan dan tingkah laku dengan yang lain. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, hedonisme ialah pegangan atau pandangan hidup individu seseorang yang hanya mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Individu yang memiliki sifat hedonisme ini amat sukar untuk menilai dan membuat keputusan yang betul dalam segala tindakan. Menurut Berita Harian, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi mencatatkan peningkatan sebanyak 28.9% pada April lalu bagi aktiviti jual beli dalam talian sejak negara menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac 2020. Pos Malaysia Berhad telah menyatakan bahawa mereka telah menerima lebih 600,000 barang pada setiap hari semasa PKP dijalankan. Isu ini telah menjadi bola warganet dan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. Tidak dinafikan pada masa kini, ramai yang mengalami tekanan hidup. Mereka ingin melepaskan tekanan dengan mencari sesuatu yang menyeronokkan. Oleh itu, mereka cenderung untuk membeli belas secara atas talian. Hal ini kerana seseorang dapat membeli barangan yang disukai dan sedikit sebanyak dapat menimbulkan rasa seronok dalam diri mereka. Seterusnya, keinginan bermegah-megah. Pada masa kini, terdapat pelbagai platform dan media yang membolehkan kita berkongsi gambar-gambar kepada pengguna media sosial yang lain seperti di Instagram. Ramai berkongsi gambar barangan yang dibeli oleh mereka, terutamanya barangan berjenama. Hal ini menyebabkan seseorang yang melihat mempunyai keinginan untuk turut memiliki barang tersebut. Mereka akan cenderung membeli barang atas talian secara berlebihan kerana berasa seronok dapat bermegah dan membuktikan bahawa mereka juga mampu membeli barangan berjenama. Selain itu, seseorang mudah terpengaruh dengan iklan-iklan yang ditayangkan di kaca televisyen dan laman sosial. Mereka tertarik untuk membeli barang tersebut kerana iklan yang ditayang amat kreatif dan menarik. Mereka juga terpengaruh dengan jualan-jualan murah yang ditawarkan oleh peniaga dan menyebabkan mereka berasa seronok untuk berbelanja secara atas talian. Faktor persekitaran yang pertama ialah teknik pemasaran. Peniaga atas talian menggunakan kemudahan aplikasi digital dan internet untuk menarik minat pembeli, seperti memaparkan iklan yang mengandungi paparan beranimasi dan kelihatan eksklusif. Peniaga atas talian juga bijak membuat promosi pada tarikh yang istimewa. Contohnya, jualan pada 12 Disember yang menawarkan harga runtuh dengan caj penghantaran percuma apabila membeli secara borong. Selain daripada itu, peniaga atas talian juga sering menggunakan pengaruh artis terkenal ataupun influencer di media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Contohnya, aplikasi Shopee menggunakan artis dari luar negara untuk mempromosikan produk mereka. Teknik ini digunakan kerana percaya bahawa masyarakat lebih yakin dengan produk yang diberi maklum balas ataupun review daripada artis yang diminati. Faktor persekitaran yang kedua ialah pengaruh kumpulan rujukan. Kumpulan rujukan ini terdiri daripada orang-orang yang rapat seperti ibu bapa, ahli keluarga, rakan baik ataupun pasangan hidup. Pengaruh kumpulan rujukan wujud apabila pembeli bertanyakan pendapat ataupun nasihat daripada
kumpulan rujukan sebelum membeli produk di atas talian, kerana mereka lebih mengetahui kehendak dan citarasa pembeli dan mereka lebih berpengalaman dalam sesuatu perkara. Contohnya, apabila kumpulan rujukan membeli sesuatu barang secara atas talian, pembeli juga akan terpengaruh dan terikut untuk membeli produk tersebut. Kita dapat lihat di sini bahawa pengaruh kumpulan rujukan ni amat besar dalam proses membuat keputusan untuk membeli produk secara atas talian. Faktor persekitaran yang ketiga ialah penjimatan masa dan kos. Kita sedia maklum bahawa masyarakat kini sering sibuk bekerja dan ingin cepat dalam semua perkara. Jadi pembelian atas talian amat membantu mereka kerana hanya perlu pesan jenis produk yang diinginkan melalui telefon pintar pada bila-bila masa di mana-mana sahaja. Pembayaran juga hanya perlu melalui perbankan internet dan seterusnya hanya perlu menunggu barang yang dipesan sampai di depan rumah. Berbanding dengan perniagaan fizikal, pembeli perlu keluar dari rumah dan menghadapi beberapa kesulitan seperti kesesakan lalu lintas, pilihan produk yang terhad. Kos juga dapat dijimatkan kerana pembeli tidak perlu membayar harga minyak kenderaan dan peniaga juga tidak perlu membayar kos sewaan kedai dan mengupah gaji pekerja. Seperti yang kita tahu, hedonisme ialah sikap yang mementingkan kesenangan dan keseronokan. Tidak dapat dinafikan, hedonisme juga memberikan kesan positif yang tersendiri. Yang pertama iaitu membantu menghilangkan stres, iaitu dapat mengalihkan stres ataupun masalah yang dihadapi kepada keseronokan. Ia juga menyihatkan badan dan mampu memberikan kebahagiaan. Yang kedua ialah dapat membantu meningkatkan ekonomi negara. Kerana seseorang yang mengamalkan sikap hedonisme ini mampu menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Ia juga mampu mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Hal ini kerana dia akan membuka banyak peluang pekerjaan kepada anak muda di negara ini. Seterusnya, kesan positif yang terakhir ialah mampu meningkatkan keyakinan diri. Hal ini kerana seseorang yang mengamalkan sikap hedonisme ini mampu memberikan keyakinan diri terhadap diri mereka dengan berpakaian mewah. Selain itu, ia boleh juga dijadikan sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras untuk membeli barangan berjenama dan sebagai ganjaran kepada diri sendiri setelah bersusah payah melakukan sesuatu. Kita sudah mengetahui impak positif hedonisme kepada masyarakat. Namun terdapat juga kesan-kesan negatif hedonisme yang memberi kesan terhadap diri, masyarakat dan juga negara. Kesan negatif hedonisme yang pertama ialah pembaziran wang. Kemudahan teknologi yang wujud pada zaman kini seperti telefon bimbit dan komputer riba telah mengakibatkan sesetengah masyarakat menjadi ketagih untuk membeli barang-barang bukan keperluan yang tidak penting sehingga melebihi bajet. Sebagai contoh, isu yang dinyatakan di dalam laman web M-Star Online iaitu seorang wanita ataupun ibu yang berusia 69 tahun mempunyai masalah ketagihan dalam pembelian atas talian sehingga menyorokkan barang di dalam biliknya daripada pengetahuan anak-anaknya kerana beliau terpengaruh menerusi program belian secara atas talian di televisyen yang hampir mencecah RM600 setiap bulan. Jelaslah bahawa sikap hedonisme membuatkan seseorang berbelanja sehingga tidak boleh dikawal yang mengakibatkan kewangan sehingga bankrupt. Seterusnya ialah risiko ditipu dalam pembelian barang. Produk online yang paling digemari masyarakat ialah pakaian, produk kesihatan dan kecantikan serta gadget. Masyarakat yang mempunyai gaya hidup hedonisme lebih cenderung untuk mencari kesenangan hidup dan memiliki nilai kenikmatan dan harta benda tanpa memikirkan sebarang risiko buruk. Sebagai contoh, kes di Malaysia menyatakan bahawa wanita lebih terdedah kepada kes penipuan produk kecantikan dan kesihatan
kerana mempercayai bulat-bulat setiap promosi dan iklan yang dipaparkan. Hal ini telah menunjukkan bahawa masyarakat hedonisme suka mencuba sesuatu yang trending di media sosial tanpa memikir panjang dan tamak dalam membuat keputusan. Akhir sekali, hedonisme dalam masyarakat akan menjejaskan perniagaan fizikal. Kemudahan pembelian barang atas talian yang disediakan seperti menjimatkan masa untuk tidak berbelanja di kedai, bahkan untuk mendapatkan sesuatu barang di luar negeri atau negara, di samping perkhidmatan pembayaran yang lebih mudah dan murah, menarik masyarakat untuk melakukan sedemikian. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa produk yang mempunyai jenama yang lebih kukuh di pasaran perlu bersaing dengan produk tanpa jenama atas talian. Gaya hidup hedonisme membuatkan seseorang derong untuk mencari maklumat sesuatu produk baharu dan tercipta keinginan untuk membelinya.